So, hari ini, minggu lepas kan kita dah belajar tentang sistem suria. So, saya rasa kamu pun dah kenal dengan 8 planet yang ada di dalam sistem suria. Okey, yang paling dekat dengan matahari ialah Utarid, diikuti oleh Zurah, Bumi, Marikh, Mushtari, Zuhal, Uranus dan Neptun. Okey, kenapa Pluto tak masuk dalam sistem suria dah? Kalau kamu baca buku zaman dulu punya, sains zaman dulu, Pluto merupakan salah satu planet dalam sistem suria. Tetapi lepas tu Pluto telah diturunkan taraf dia, okey, menjadi status planet kerdil. Okey, planet kerdil. Apa beza planet dengan planet kerdil? Beza dia ialah untuk planet sahaja, dia mesti ada 3 kriteria yang penting. Yang pertama, dia mesti berbentuk sfera. Planet mesti berbentuk sfera. Okey, sebab ada banyak batuan angkasa di angkasa lepas tu tapi tak berbentuk sfera. Apa itu sfera? Sfera ialah bermaksud bulat. Okey, dia mesti bentuk bulat. Itu dia punya peraturan pertama. Peraturan kedua, mesti mengelilingi matahari ataupun bintang yang menjadi diorang punya ni lah, yalah, matahari lah, mesti mengelilingi matahari. So Pluto dia berbentuk sfera, dia mengelilingi matahari. So dia lepas dua peraturan. Peraturan ketiga Pluto tak lepas, iaitu dia punya orbit ialah dia punya laluan semasa mengelilingi matahari mestilah bersih. Maksud saya bersih ialah tidak ada batuan-batuan lain yang menghalang, tak ada dilanggar-langgar lagi. Okey, kalau dia bersih, barulah kita cakap dia ialah planet. Tapi malangnya Pluto, dia punya laluan masih lagi penuh dengan batuan-batuan angkasa. Jadi itu yang menyebabkan dia diturunkan menjadi status planet kerdil. Okey, so kembali kepada planet yang ada dalam sistem suria. Kita mula dengan Utarid. Hari ini kita nak bandingkan. Okey, kita bandingkan dan kita tengok lebih mendalam ke dalam situasi ataupun keadaan setiap planet-planet tersebut. Okey, so kita ada 4 di dalam ni skrin ni. Ada 4 planet yang paling dekat dengan matahari, mula dengan Utarid, Zurah, Bumi dan Marikh. Kalau kamu tengok jarak mereka, yang paling dekat ialah Utarid. Kalau kamu ada baca nota yang kamu diberi hari tu, okey, untuk Utarid, 1 tahun dia bersamaan dengan 88 hari. Bayangkan, 88 hari ibarat lebih kurang 3 bulan. So 3 bulan dia adalah bersamaan dengan 1 tahun Utarid. Maksudnya dia dah mengelilingi matahari komplit dalam masa 88 hari. Okey, so kita tengok jarak dia. Utarid memang paling dekat, 57.9 juta kilometer. Bukannya kilometer je, juta kilometer. Diikuti oleh Zurah, dan Bumi dan Marikh. Kita tengok jisim relatif dengan Bumi. Maksudnya kalau Bumi ialah 1, Utarid ialah apa berat dia? Maksud dia macam ni, 0.005, lebih kurang berapa? 5/100. 5/100, okey, daripada planet Bumi. Okey, kalau kamu tengok Zurah pun 0.815, maksudnya Zurah ni pun tak sampai 1, kecil daripada Bumi. Dan kalau kamu bandingkan Zurah dengan Marikh ialah 0.107, maksudnya Marikh lagi kecil daripada Zurah. So kiranya kalau nak kata kembar, Bumi dengan Zurah lebih berkembar berbanding dengan Marikh. Okey, diameter maksudnya ukur lilit di bahagian tengah-tengah dia. So Utarid ialah 4,829. Kita tengok dulu Bumi dengan Zurah, lebih kurang sama kan, 12,000 lebih. Dan Marikh memang kecil, 6,000 je. Ketumpatan kita tengok. Okey, siapa paling tumpat sini? Bumi paling tumpat, diikuti oleh Utarid. Utarid pun agak tumpat. Maksudnya kenapa Utarid tumpat? Maksudnya komposisi tanah dia padat. Itu maksud dia, komposisi tanah dia padat.
Okey, mungkin batu-batuan saja di situ. Tak ada sangat macam debu. Sikit-sikit je pasir dia, banyak kepada batuan je. Okey. And then tarikan graviti. Kita tengok bumi ialah 9.8. Kamu boleh tengok dia punya hubungan. Makin besar planet itu, makin besar dia punya graviti. So tengok kalau banding Utarit dengan bumi, graviti Utarit lebih kecil berbanding graviti bumi. Sebab Utarit kecil. Maksudnya kalaulah kamu 60 Newton di bumi, okey, kamu di Utarit mungkin 20 Newton sahaja. Kamu lebih bukan ringan, kurang berat berbanding di bumi, macam tu. Okey, kalau kamu boleh lompat 1 meter di bumi, maksudnya di Utarit mungkin kamu boleh lompat sampai 5 meter, contoh. Okey, contoh. Now, purata suhu permukaan. Okey, kamu tengok antara Zurah dengan Utarit. Kenapa Zurah lebih tinggi padahal Zurah punya kedudukan lebih jauh daripada matahari? Kenapa suhu dia lebih tinggi? Kalau kamu ada baca, Zurah diliputi oleh awan yang terdiri daripada asid sulfurik dengan karbon dioksida. Jadi sebab itu karbon dioksida dia memerangkap haba daripada matahari. Dia tak boleh pantau balik keluar. Dia sangkut, stuck dekat dalam permukaan ataupun atmosfera Zurah. Sebab itu suhu dia lebih tinggi berbanding Utarit. Biarpun Utarit ni lebih dekat daripada matahari. Dan sudah tentulah Marikh lebih sejuk sebab Marikh jauh daripada matahari. So tengok masa mengelilingi matahari sewaktu di bumi. Maksud dia kalau Utarit 88 hari, Zurah 224, Marikh dah nak 2 kali ganda daripada kita. Maksudnya kalau 1 tahun di Marikh mungkin bersama dengan lebih 2 tahun kita, macam tu. No, lebih setahun, dekat 2 tahun kita. Okey. Masa putaran lengkap pada paksi waktu di bumi. Okey, contoh maksudnya kita siang hari 12 jam, malam 12 jam. So total di bumi ialah 24 jam satu hari kan. Tapi kalau untuk di Utarit 10 jam. Kamu bangun pukul berapa? Pukul 7, 10 jam, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Pukul 5 petang dah tengah malam balik dah. Macam tu kalau di Utarit. Kalau di Zurah lagilah laju, 6 jam je. Kamu bangun pukul 6, pukul 12, 12 lah, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dah tengah malam balik. Okey? Betul ke sini? Betul lah? Betul. Laju putaran pada paksi. Oh, salah. Saya salah tengok ni. Ini masa membuat satu putaran lengkap pada paksi waktu di bumi ialah 59 hari. Maksudnya bayangkan kalau ini permukaan Utarit yang menghadap matahari kan. Dia kan berjemur lama, selama 59 hari baru dia pusing habis. Okey? Dalam 59 hari tu dia memang berjemur. Yang sebelah ni sekarang malam pun 59 hari baru dia siang balik. Okey, kalau Zurah lagilah kesian. 243 hari menghadap matahari, 243 hari menghadap membelakangi matahari. Okey, Marikh je yang macam sama sikit, lebih 1 jam je. Jadi kalau nak ujian seronoklah dekat Marikh ni. 1 hari dia aku ada extra 1 minit nak belajar. 1 minit pula, 1 jam. Okey. Laju putaran pada paksi. Okey. Kilometer per jam. Maksud dia untuk Utarit dia bergerak ini pada paksi dia bergerak macam ni 10 km sejam. 10 km sejam. Kalau kamu naik kereta 10 km sejam rasanya kamu boleh kejar tu. Okey. Kalau Zurah lagilah 6 km sejam. So memang kamu boleh lari lebih laju daripada kereta yang bergerak 6 km sejam. Bumi laju. Dia 1624 km sejam.
And then Marikh 868.2 sejam. Now, bilangan satelit atau bulan. Okey, satelit juga bulan juga dipanggil sebagai satelit semula jadi. Utarik Zurah tak ada. Okey. Ini apa? Bumi ada, moon, bulan, dan kita punya Marikh ada dua. Tak silap saya, Phobos dengan Deimos. Okey. Deimos tu macam nama demon, macam setan. Setan ke? And then kandungan utama atmosfera planet. Utarik tiada atmosfera. Okey, kalau kamu tengok Zurah 96.5% karbon dioksida, sangat panas. Okey. Dan kalau kita tengok apa nama dia? Marikh, boleh tak kita tinggal di Marikh? Dia ada 96% karbon dioksida, 1.9 nitrogen, 1.9 argon. Argon ni macam bukan halogen, dia adalah gas nadi. 0.2 oksigen. Oh, ada oksigen. Tapi tak banyak. Tak banyak, sikit sangat oksigen dia. Okey, so susah nak bernafas. Okey, keadaan permukaan planet. Untuk utari tidak berwarna, terdapat kawah. Kawah tu bukannya kawah untuk kamu masak tu. Kawah maksudnya lubang-lubang dalam tanah. Okey, diliputi oleh habuk halus, terdapat dataran, gunung dan lembah. Okey, untuk Marikh berwarna jingga, berpasir dan berbatu. Terdapat dataran besar, gunung berapi. Marikh ke ni? No, this is Zurah. Berwarna jingga. Okey, keadaan planet dia. Lepas ada gunung berapi dekat Zurah. Okey, dan permukaan dan kawah yang luas. Okey, bumi kamu tahu ada air, ada gunung, ada pokok. Dan kita tengok pasir. Kita tengok Marikh berwarna kemerahan, berpasir dan berbatu. Terdapat dataran-dataran besar, gunung berapi dan kawah yang luas. Okey. So kemerah-merahan. Sebab itulah Marikh dipanggil sebagai the red planet, sebab dia warna merah. Now, kita tengok our giants planet. Okey, giant planets di paling besar, paling manang, paling besar sekali adalah Mushtari. Okey, diikuti oleh Zuhal yang cantik, ada cincin. Dan Uranus nombor, kalau tengok dia punya saiz, Uranus lagi besar daripada Zuhal. Tapi Zuhal sebab cincin dia besar, jadi dia menang situ. Neptune dengan Uranus lebih kurang je besar dia kan? Ya ke lebih kurang besar dia? Kita tengok. Ini tadi jarak 778.3 ni jarak. Okey. Screen right. Alright, ini ialah dia punya apa ni? Kalau tengok balik, Gisium relative. Oh my god, tengok besarnya. Mushtari 307.8, lebih besar berbanding dengan lebih berat. Gisiumnya lebih besar berbanding dengan bumi. Okey. Kalau tengok gravity dia, gravity tu yang dia nombor 1 2 3 4 5. Gravity 1.3. Okey. Lebih berat. Kamu akan jadi lebih berat kalau kamu tinggal dekat Mushtari. Dan kalau kamu nak melompat dekat Mushtari, kamu mungkin boleh melompat tak sampai 1 meter pun. Okey. Sama juga dekat Zuhal, kamu lebih berat, Uranus dan Neptune. Okey. Kalau tengok sini, dari segi diameter, Mushtari 142,984 kilometer kan, diameter dia. Tetapi kalau macam Zuhal, Zuhal lagi besar daripada Uranus dan Neptune. Sebab diameter dia adalah 120,536 kilometer.
Okey. Yang ni kamu boleh baca sendiri. Ini. Satu hari di Mushtari bersamaan dengan 10 jam kita di bumi. Sama juga, kamu bangun pukul 6. Pukul berapa? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Pukul 4 kamu dah tengah malam balik. Kalau Zuhal lebih sejam je, pukul 5. Uranus, Neptun pun sama, sekejap je dia punya satu hari. Okey, tapi kalau kamu tengok setahun ni, untuk Mushtari mengelilingi matahari komplit, okey, mengambil masa 11 tahun, 11.9 tahun. Sangat lama tu. Dan paling lama Neptun 164.8 tahun. Maksudnya kalau kita hidup sekarang pun, Neptun baru dekat titik A, kita dah meninggal nanti pun, Neptun tu belum habis lagi mengelilingi matahari. Okey, betapa lamanya. Alright. Yang ini bulan di Mushtari ada 67 bulan, dan di Zuhal ada 62, Uranus ada 27 bulan, dan Neptun ada 14 bulan. Okey. Dan kalau kamu tengok permukaan di Mushtari tidak mempunyai permukaan yang keras, hanya dilitupi oleh gas. Okey. Zuhal tidak mempunyai permukaan yang keras, hanya dilitupi oleh gas. Dan Uranus sama juga, Neptun pun sama. So ini planet raksasa ni sebenarnya juga dipanggil sebagai planet gas, sebab mereka ni gas. Okay. So now kita tengok hubungan antara suhu planet dengan matahari. So kita boleh buat hipotesis. Semakin jauh planet itu daripada matahari, semakin sejuk suhu di permukaan planet tersebut. Kan? Kita boleh cakap macam tu, betul tak? Secara teori, planet yang berada lebih dekat dengan matahari menerima lebih banyak haba daripada matahari berbanding dengan planet yang berada lebih jauh dari matahari. Walau bagaimanapun, situasi sebenarnya adalah kompleks. Okay? Tapi macam untuk planet Utarid dengan Zurah, ada sedikit dia punya special case, di mana Utarid kan tak ada atmosfera tadi, jadi dia tak ada keupayaan untuk perangkap haba tu. Dan Zurah pula atmosfera dia tebal, dia boleh perangkap haba. Sebab itulah Zurah mempunyai suhu yang lebih tinggi berbanding Utarid. Okey. Dan satu lagi, kalau atmosfera tu tebal, maksud dia tekanan juga akan menjadi lebih tinggi. Okey. Next, hubungan antara ketumpatan dengan tarikan graviti planet. Okey. Kita tengok mana ketumpatan. Ketumpatan Utarid ialah 5.4. So tarikan graviti dia ialah 3.7. Okey. Kita tengok yang paling berat, paling kuat tarikan graviti, iaitu Mushtari 24.79. Tapi tengok ketumpatan dia 1.3. Ada kaitan tak ketumpatan dengan tarikan graviti planet? Boleh tak kita cakap dia semakin kurang tumpat, semakin tinggi dia punya graviti? Jawapannya ialah kurang tepat kalau kamu nak cakap. Sebab kalau kamu tengok sini, Zuhal yang paling kurang tumpat kan, 0.7. Tapi dia punya graviti tidaklah sehebat Mushtari. Jadi kita tak boleh cakap macam tu. Tapi hubungan yang kita boleh cakap adalah semakin besar planet itu, diameter dia semakin besar planet itu, semakin besar tarikan graviti planet tersebut. Yang itu setuju. Sebab kalau tengok, yang ni tetap paling kecil ialah Utarid 4829. So graviti dia 3.7, paling besar Mushtari diameter dia. Dan kalau tengok dia punya tarikan graviti ialah 24.9. Siapa nombor 2 besar? Zuhal kan? So graviti dia 10.4 berbanding dengan Utarid. Okey. Tapi Neptun ni tengok, biarpun dia nombor 4 je, okey, tapi graviti dia tinggi. Sebab kenapa?
dia pun agak tumpat. Okay, agak tumpat. So, jom kita tengok apa penjelasan mereka. Okay, ni. Tarikan graviti utarit dan Marikh adalah lebih rendah daripada bumi disebabkan jisim planet yang rendah berbanding dengan jisim bumi. Okey. Kita tengok poin terakhir. Walaupun Zuhal, Uranus dan Neptun mempunyai jisim yang sangat tinggi, tarikan graviti planet-planet ini tidak terlalu tinggi berbanding dengan bumi kerana planet gergasi bergas mempunyai ketumpatan yang rendah. Okey. So basically kita boleh kata ketumpatan mempengaruhi, cuma dia bukanlah satu aspek sahaja. Dia ada dua aspek, iaitu ketumpatan dan diameter dia. Okey. Now, hubungan jarak, masa dan kelajuan. Ni. Terus cek yang warna biru ni. Semakin jauh sebuah planet dari matahari, semakin banyak masa diperlukan untuk mengelilingi matahari dalam satu orbit. Okey. Bukan bermakna planet itu slow bergerak, tapi sebab dia jauh. Okey. Jadi dia memang lamalah dia akan menghabiskan masa mengelilingi matahari. So ini kamu boleh baca sendiri. Saya akan post nanti gambar. Ini yang saya nak tunjuk. Situasi hypothetical ni maksud dia ramalan ataupun yang kita boleh bayangkan apa yang akan berlaku berkaitan dengan sistem suria. Apakah yang akan berlaku jika putaran bumi menjadi perlahan atau berhenti berputar? Maksudnya kalau kita tak ada siang dan malam, apa yang berlaku? So, first, waktu siang dan malam yang panjang di dua bahagian bumi berbeza. Macam planet apa tadi? Yang lama macam ni kan. Lepas tu lama lagi macam ni. Kiranya lama kena matahari, sini kemarau lah. Sini pula nanti musim ais. Sebab tak ada cahaya matahari. Tumbuhan semua mati, tak boleh buat fotosintesis. Lepas tu bila patah balik, sini pula mula tumbuh hidup, seronok. Lepas tu jadi gurun. Next, dia kata pertambahan kawasan gurun pada bahagian bumi yang menghadap matahari. Betul lah, mula-mula seronok je tumbuh hidup. Lama-lama panas, dah jadi gurun balik. Lepas tu, waktu berlaku pasang surut air berubah. Yalah, sebab pasang surut air ialah dipengaruhi oleh graviti matahari dengan bulan. Dua-dua saling menarik air. Okey. Sebab tu kalau bulan penuh, mudah untuk air pasang sebab graviti bulan tarik. Now, suhu pada bahagian bumi yang tidak disinari matahari akan menjadi sangat dingin. Logiklah kan? Next, apakah satelit semula jadi? Okey, satelit semula jadi adalah jasad yang mengelilingi planet dengan orbitnya sendiri. Bulan merupakan satu-satunya satelit semula jadi bumi. Saya dah cakap tadi kan? Okey, bumi sebagai planet kehidupan. Ada sebab kenapa kita boleh hidup di bumi. Sebab utamanya ialah ada air. Ada air. Untuk hidupan hidup mesti ada air. Ada kelembapan. Okey, kita tengok sini. Tada. Kecilkan sikit. Okey. First, mempunyai kandungan air yang banyak untuk semua keperluan hidupan. Sebab tu kita boleh hidup. Next, mempunyai kandungan oksigen yang tinggi untuk proses respirasi. Okey, tanpa oksigen memang kita cepat meninggal lah. Mempunyai julat suhu yang sesuai, tak terlalu panas macam Zurah atau Utarit dan tak terlalu sejuk macam Neptun. Okey, mempunyai atmosfera yang menghalang sinar yang berbahaya sampai ke bumi. Contoh tadi Utarit tak ada atmosfera kan, jadi semua sinaran radioaktif daripada matahari, ultra ungu, semuanya masuk ke dalam planet kalau tak ada atmosfera. Okey, tahu tak sinar ultra ungu? UV, kamu tak boleh nampak pun, tapi dia ada dekat cahaya matahari tu. Sebab itulah kamu boleh sunburn. Sebab itulah boleh kena kanser kulit kalau lama sangat terkena UV tu. Okay. And then bumi menerima cahaya matahari untuk proses fotosintesis tumbuhan. Okay. Dan last sekali mempunyai tarikan graviti yang menarik objek di bumi supaya tidak melayang ke angkasa. So sebenarnya gravity is very important as well. Kalau kamu tak ada graviti, darah kamu tak boleh nak turun ke bawah. Dia pun tak tahu nak pergi ke mana. Macam tu. Air pun tak tahu, tak boleh nak turun ke bawah. Kamu nak kencing macam mana kalau tak ada graviti. Okay.
tengok dulu. Okey, ni kamu baca sendiri. Alright, yang ini jejak ekologi. Okey. Jejak ekologi ataupun ecological footprint ialah satu kaedah digunakan untuk mengukur kadar penggunaan sumber bumi dan penghasilan bahan buangan oleh manusia. Okey. Jejak karbon. Ini yang kita selalu dengar dalam radio, dalam TV. Sekarang kita ni nak jadikan segala-gala benda green, eco green macam itulah. Sebab kita tak nak bumi kita sentiasa tercemar. Jadi everything kita kena kurangkan carbon footprint. Apa itu carbon footprint? Sebagai contoh, kamu beli barangan import daripada di mana kamu suka? Daripada negara putih, sebab kita tak ada macam buah-buah anggur, buah peh tu kan. Bayangkan untuk mengangkut buah-buahan tu pergi ke negara kita, betapa banyak dia diangkut dalam lori kan. Lori ada keluarkan asap kan. Asap tu ialah jenis karbon juga. Lepas tu dia masuk dalam kapal. Kapal pun mengeluarkan asap. Lepas tu dia masuk ke dalam lori lagi. Daripada pelabuhan tu masuk ke dalam lori. Lepas tu hantar kepada kita. Bayangkanlah, itu karbon-karbon ataupun asap-asap yang telah dibebaskan itu ialah carbon footprint. Itu yang kita cuba nak kurangkan untuk setiap segala benda yang kita beli di pasar. Okey, kamu pun boleh buat. Sebab itulah kita digalakkan makan makanan tempatan, tanam sendiri makanan kamu supaya dia tidak mencemarkan alam sekitar. Okey, ikan-ikan, makan ikan-ikan tempatan macam itulah. Okey, bukannya maksud kamu tak boleh langsung. Maksudnya kurangkan supaya kita boleh mengurangkan jejak karbon ini, jejak karbon. Okey, kalau kamu dengar dekat dalam radio, dekat TV, memang selalu mereka akan mewar-warkan untuk kamu membeli barang tempatan untuk mengurangkan jejak karbon. Alright? Okey, saya rasa itu saja. Nanti saya akan post gambar mengenai apa yang kamu perlu salin dalam buku kamu dan latihan sekali lah. Alright? So itu saja. Bye.